Okay, hai semua, kita bertemu lagi dalam sambungan redox. Okay, yang pertama sekali kita akan bincang ialah bagaimana nak menghafal ataupun mudah mengingat takrifan peroksidaan dan penurunan. So, ada tips daripada sensei untuk memudahkan cara mengingat takrifan peroksidaan dan penurunan. Okay, lihat jadual yang diberikan. Ada dua kolom iaitu peroksidaan dan penurunan. Cikgu nasihatkan anda hafal satu sahaja, peroksidaan, sebab penurunan akan opposite kepada pengoksidaan. So, peroksidaan hafal macam ni sahaja, tambah, tolak, tambah. Kemudian, tapi kena ingat susunan bahawa yang pertama ialah oksigen, yang kedua hidrogen, yang ketiga elektron dan yang keempat nombor peroksidaan. Maka sekiranya berlaku penambahan oksigen, maka peroksidaan. Yang kedua kehilangan hidrogen, yang ketiga kehilangan elektron dan yang keempat bertambah nombor peroksidaan. Itu adalah takrifan kepada peroksidaan. Maka untuk penurunan adalah opposite kepada pengoksidaan. Seterusnya, kita akan mengkaji tindak balas redox yang berikut. Penyesaran logam, penyesaran halogen, penukaran ion ferrum 2 dan juga pemindahan elektron pada satu jarak. Tindak balas penyesaran. Konsep tindak balas penyesaran ialah logam yang lebih elektropositif boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Bagi penyesaran antara zinc dan larutan kuprum 2 sulfat, logam kuprum terhasil. Ini kerana zinc boleh menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Walaupun zinc telah menyesarkan ion kuprum 2, tetapi penyataan kita ialah zinc menyesarkan logam kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Kerana logam zinc lebih elektropositif daripada logam kuprum di dalam siri elektrokimia. Logam yang lebih elektropositif boleh menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Untuk mengetahui bahan apakah yang mengalami peroksidaan dan penurunan, kita boleh menggunakan kaedah nombor pengoksidaan, perubahan nombor peroksidaan. Okay, zinc, atom zinc ialah kosong, kuprum positif 2, sulfur positif 6, manakala oksigen negatif 2. Seterusnya zinc positif 2, sulfur positif 6 dan oksigen negatif 2, atom kuprum kosong. Kemudian kita lihat bahan manakah yang mengalami perubahan nombor pengoksidaan, sama ada bertambah ataupun berkurang. Maka zinc telah mengalami perubahan nombor peroksidaan, iaitu daripada kosong kepada positif 2. Bermaksud nombor peroksidaan zinc bertambah daripada kosong kepada positif 2. Maka atom zinc telah mengalami proses pengoksidaan dan bertindak sebagai ejen penurunan. Manakala ion kuprum 2, perubahan nombor peroksidaan berkurang daripada positif 2 kepada kosong. Maka ion kuprum 2 telah mengalami penurunan, seterusnya bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Maka anda dapat perhatikan jawapan kepada soalan kita. Bahan yang teroksida ialah atom zinc, bahan yang diturunkan ion kuprum 2, ejen peroksidaan ion kuprum 2 dan ejen penurunan atom zinc. Kita lihat eksperimen yang akan dijalankan. Sekeping logam zinc dimasukkan ke dalam larutan kuprum 2 sulfat yang berwarna biru. Larutan kuprum 2 sulfat diturunkan kepada atom kuprum. Pepejah perang terenap pada permukaan logam zinc, menunjukkan atom zinc telah teroksida dan ion kuprum 2 telah diturunkan, membentuk atom kuprum dan terenap pada permukaan logam.
Apakah yang berlaku sebenarnya? Okey, cuba anda lihat di dalam bika kita, iaitu larutan kuprum 2 sulfat mengandungi ion kuprum 2 dan ion sulfat. Kemudian apabila sekeping logam zinc dimasukkan ke dalam larutan, atom zinc akan melepaskan elektron membentuk ion zinc. Atom zinc telah mengalami pengoksidaan. Ion ataupun elektron yang dilepaskan akan diterima oleh ion kuprum 2 yang berada di dalam larutan kuprum 2 sulfat. Ion kuprum 2 menerima elektron dan membentuk atom kuprum. Berikut ialah persamaan setengah. Dan ke mana pergi atom kuprum? Okey, atom kuprum akan melekat ataupun terenak pada permukaan logam zinc. Seterusnya, ion zinc akan larut di dalam larutan aqueous. Okey, proses ini akan berterusan sehinggalah semua atom dan ion ditukar, maka larutan berwarna biru bertukar menjadi tidak berwarna. Kesimpulannya, atom zinc menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Itulah penyataan untuk tindak balas ini. Sekiranya logam kuprum dimasukkan ke dalam larutan zinc sulfat, cuba kita perhatikan apakah yang akan berlaku. Ya, tiada perubahan yang berlaku apabila kuprum dimasukkan ke dalam zinc sulfat kerana kuprum kurang elektropositif daripada zinc. Seterusnya kita akan kaji pengoksidaan dan juga penurunan dalam penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Bagaimana pengoksidaan dan penurunan berlaku dalam penyesaran halogen? Okay, halogen terdiri daripada fluorine, klorin, bromin, iodin dan astatin. Semakin menuruni kumpulan, semakin kurang reaktif untuk kumpulan halogen. Manakala halida ialah ion kepada halogen, fluorida, klorida, bromida dan iodida sebagai ejen penurunan. So, konsep penting, halogen yang berada di bahagian atas kumpulan boleh menyesarkan halogen yang berada di bawah daripada larutan halida. Maksudnya klorin boleh menyesarkan bromin. Bahan yang kita gunakan dalam bentuk air kerana dalam bentuk gas halogen sangat beracun. So kita akan guna air klorin, air fluorin, air bromin dan cecair iodin. Okay, contoh yang pertama ialah klorin ditindakbalaskan dengan kalium iodida membentuk kalium klorida dan iodin. Okay, bahan manakah yang mengalami pengoksidaan dan penurunan? Kita semak melalui perubahan nombor pengoksidaan. Perhatikan. So, berdasarkan nombor pengoksidaan, kita dapati klorin berkurang nombor pengoksidaan, maka klorin mengalami penurunan. So, bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Dan iodida, daripada kalium iodida, bertindak sebagai ejen penurunan kerana mengalami pengoksidaan. Maka air klorin mengalami penurunan dan ion iodida mengalami pengoksidaan. Okey, perhatikan kepada eksperimen yang dijalankan dalam video di bawah. Okey, larutan tak berwarna ditambah dengan air klorin terus bertukar menjadi warna perang. So, perang bermaksud iodin terbentuk. Okey, kalau kita lihat pada persamaan, klorin ialah larutan yang kuning kehijauan, iodin berwarna perang. Jadi pemerhatian kita, larutan kuning kehijauan bertukar menjadi warna perang. Itu pemerhatian. Pastikan pemerhatian ada warna sebelum dan warna selepas. Okay, kesimpulannya, klorin telah menyesarkan iodin daripada larutan kalium iodida. Itu kesimpulannya. Tindak balas di antara cecair iodin dan kalium klorida pula tidak berlaku. Kenapa? Kerana iodin berada di bawah klorin dalam kumpulan.
maka iodin kurang reaktif daripada klorin, maka tidak dapat menyesarkan klorin daripada larutan kalium klorida. Okay, perhatikan kepada nota kita bahawa yang berada di bawah adalah kurang reaktif. Semakin menuruni kumpulan, semakin kurang reaktif. Maka kesimpulannya, semua halogen adalah ejen peroksidaan. Cara nak ingat dia, tengok O dalam halogen tu. O tu oxidation, ejen pengoksidaan. AO, ejen pengoksidaan. Halida, okay, ejen penurunan. So macam mana nak ingat dia? Ingat kalau halogen tu ejen peroksidaan, maka halida ejen penurunan. Kalau benda dua, hafal satu sahaja. Okey. Kumpulan 17 mempunyai 7 elektron valence dan menerima 1 elektron membentuk ion halida. Semakin menuruni kumpulan, saiz atom semakin besar, maka semakin kurang reaktif. Contoh tindak balas penyesaran halogen lain ialah klorin bersama dengan kalium bromida dan juga ibromin dengan kalium iodida. Yang berada di bawah boleh disesarkan. Untuk tindak balas yang ketiga, iaitu pertukaran ion ferum 2 kepada ferum 3 dan pemindahan elektron pada satu jarak, kita akan bincang pada video yang berikutnya. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan menyokong video daripada Sensei. Sehingga kita berjumpa lagi